Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang dimuliakan lagi dikasihi tuan pengerusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, hajat, tuan-tuan perempuan para hadirin sidang jemaah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadirat Allah pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama di pertengahan bulan Syaban, dan malam tadi kita baru sahaja menghidupkan malam nisfu Syaban dengan bacaan Yasin, dengan amalan-amalan zikir, selawat dan seumpamanya. Malam yang disebut oleh Nabi SAW, Allah akan mengampuni seluruh makhluknya illa kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang saling bermusuhan sesama mereka. Tuan-tuan para hadirin, insya-Allah kita akan sambung 20 golongan yang dimusuhi oleh iblis. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Asalnya Nabi bertanya, "Fakam a'da'uka min ummati?" Berapa ramaikah musuhmu wahai iblis, min ummati, di kalangan umatku? Qala, lalu dijawab oleh iblis, Aishruna nafaran, ada 20 golongan. Jadi sambungan kita adalah yang ke-13. Walladhi yumsiku nafsahu anil haram. Golongan yang ke-13 dibenci dan dimusuhi oleh iblis. Iblis tak sukalah. Siapa dia? Walladhi yumsiku nafsahu anil haram, iaitu orang yang menahan dirinya anil haram, dari berbuat perkara yang haram. Ini tuan-tuan, seseorang yang berjaya menahan dirinya dari melakukan perkara yang haram. Baik, sememangnya tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin, kita semua terdedah untuk melakukan perkara-perkara yang tak elok. Kita dibekalkan nafsu, dan nafsu ini sangat cenderung kepada perkara-perkara yang menyeronokkan, perkara-perkara yang lazat, sehingga dia tak mampu lagi nak fikir halal, haram, dosa, pahala. Dia kira nak buat je. Maka ketika itu bermulalah satu proses yang kita belajar dalam ilmu tasawuf, namanya mujahadah. Kita berjihad menahan gelora nafsu. Kita pujuk nafsu kita sedaya upaya, sabarlah, minta nafsu ni sabar. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita ni jatuh ke lembah maksiat. Sedangkan iblis syaitan memang itulah dia punya agenda utama. Dia nak sangat supaya kita ni buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tahan, yumsiku nafsahu, dia marahlah. Rosak dia punya program, rosak dia punya perancangan. Dan bertambah cantik sekiranya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin,
kita meninggalkan perkara yang haram itu kerana Allah. Dia jadi sangat-sangat berkualiti. Masya Allah, tabarakallah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya. Ketika kita berpeluang untuk buat benda tak elok, macam kita sebut tadi, kita terdedah, memang rasa nak buat dah. Kemudian kita ingat Allah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itu yang paling mahal. Yang paling mahal. Kita nak berjudi contoh, nak ambil judi dah, dah on the way dah. Dalam perjalanan tu duk fikir, kalau aku mati ni dengan niat nak pergi ambil judi, macam mana nak jawab dalam kubur nanti. Benda-benda macam tu menghalang kita daripada nak ambil judi. Bukan kerana dia tak berjudi sebab tak ada duit. Dia nak berjudi tapi poket dah kosong dah. Tak jadi berjudi. Yang tu kurang sikit lah. Kalau ada judi, dia kalau ada duit, dia pun nak berjudi kan. Meninggalkan perkara-perkara yang haram itu kerana Allah, kerana ingatkan mati, kerana memikirkan nasib di alam kubur, kerana memikirkan bagaimana keadaan kita di akhirat nanti. Itu yang mahal. Meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walladhi yumsiku nafsahu 'anil haram. Baik. Kemudian haram itu pula tuan-tuan, sedikitlah kita buat ulang kaji. Bila sebut haram, kebiasaannya para ulama menyebut bahawa di sana ada haram yang dipanggil sebagai haram zati. Haram zati, haram zat kan. Zat tu sendiri haram, benda tu sendiri memang haram dah. Kemudian ada pula yang namanya haram aridi. Aridi, haram yang mendatang. Macam kita belajar tajwid lah, mad arid lisukun, arid mendatang. Aridi, haram yang mendatang. Itu dia. Contoh kalau dalam pekerjaan, contoh. Kerja-kerja yang haram zati, zat dia memang haram, melacur. Itu semua orang tahu. Melacur itu satu pekerjaan yang kerja tu sendiri memang haram dah. Tak ada dakwa-dakwi. Kita pun faham. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di sana ada pula yang haram aridi, haram mendatang. Macam mana? Dia berniaga. Berniaga ni sangat bagus dan sangat dituntut dalam Islam. Tapi dalam dia berniaga tu dia menipu. Contoh, dia curang dalam timbangan. Menipu tu yang haram, bukan berniaga tu. Berniaga tu bagus. Tapi ada unsur-unsur yang mendatang. Tu kata aridi, haram yang mendatang. Maka semua itu perlu dielakkan. Kerja dah bagus. Contoh macam kerja polis, lalu orang sebut kerja polis ni bagus tuan-tuan. Kalau ikut zaman Sayyidina Umar, dikatakan bermulanya jabatan polis dipanggil sahibul lail masa tu. Sayyidina Umar kan antara khalifah yang sangat hebat. Sahibul lail, teman malam. Polis ni dulu dipanggil teman malam kerana biasanya polis akan keluar waktu malam. Jenayah ni banyak waktu malam, pada ghalib lah. Sekarang ni dah tak kira dah, siang malam dia ikut dan. Jadi oleh kerana Sayyidina Umar dia tak sempat dah nak ronda, nak pusing kan. Kan Sayyidina Umar macam tu, dia akan pergi tengok rakyat dia, pergi turun ke akar umbi. Tak sempat dah, tugas-tugas semakin banyak. Maka dilantik sahabat-sahabat dan dibayar gaji melalui Baitul Mal. Jadi polis lah bahasa kita. Dia punya asas pertubuhan berdasarkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di situ mencegah kemungkaran tu yang ada mencegah jenayah, mencegah benda-benda tak elok tu. Cuma ya'muruna bil ma'ruf je hilang dia punya roh di hari ni. Tu dia. Jadi kerjanya sangat bagus. Yang tak bagusnya apa? Rasuah. Itu selalu kan.
rasuah. Jadi itu haram mendatang. Nak cerita aridi tu, kerja polis tu sendiri bagus, sangat bagus. Pada saya dia kerja agama. Kalau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu asas pertubuhannya, itu kerja agama. Kan? Kita biasa nampak kerja agama ni hak kerja di jabatan agama lah. Ustaz-ustaz ni lah kan, kerja jabatan mufti, oh ni kerja agama ni. Kalau kerja bomba, itu bukan kerja agama, itu kerja dunia. Kita faham begitu. Kan? Sebenarnya tidak. Ya? Kalau ada niat yang betul kerana Allah, patuh syariah, pelaksanaan yang tepat, maka insya-Allah semua ada nilai ibadah, ada nilai pahala yang Allah akan sediakan insya-Allah. Baik. Jadi sama ada kita meninggalkan haram itu haram yang zati, atau kita meninggalkan perkara haram yang aridi, yang mendatang. Ini sangat dibenci oleh iblis, ya, laknatullah. Baik, sebab itu ada satu hadis tuan-tuan, kita baca sikit. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanah kamilah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, bisayyi'atin, satu kejahatan, kemudian dia tak jadi buat kejahatan tu, dia cancel, tak jadi, batal, katabahallaha lahu, maka Allah menulis baginya satu kebaikan yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Ini maknanya tadi. Memang setiap orang ni kadang-kadang datang angin-angin tak elok tu, dia rasa nak buat benda maksiat, dia nak buat benda haram, dah berniat dah, kemudian tak jadi. Tak jadi tu macam tadilah, ingat Allah, ingat akhirat, ingat muka mak ayah kita, ingat tok guru kita, apa yang kita dah belajar selama ni kan. Duk-duk mujahadah tu, lawan, berperang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak jadi, maka Allah bagi pahala. Walaupun asalnya niat nak buat benda tak elok, tapi bila batal tu kerana Allah, Allah bagi pula pahala, ya, yang sempurna, dia bagi hasanah kamilah. Masya Allah, tabarakallah. Saya ada seorang kawan tuan-tuan di Semenanjung lah, ya, nama betul dia saya tak tahu, tapi kawan-kawan panggil dia Tenok. Nama glamour kawan-kawan, Tenok, binatang pula Tenok apa. Dia ni Allahu Akbar, ya, ceritanya ketagihan arak, ya, sampai tahap ketagih. Kemudian dia usaha untuk bertaubat, berhijrah, nak berubah diri. Dia kata bukan satu benda yang mudah. Ya, terutama untuk orang-orang yang sebegini tuan-tuan, bukan satu benda yang mudah. Dia pernah lalui zaman gelap tu, kemudian dia berhijrah, tapi sampai satu masa datang ujian datang, rasa teringin. Kalau orang dadah tu datang, aroma dia tu, dia dah mula jadi semacam dah, dia dah naik syek macam kena rasuk, ya. Itu satu ujian yang bukan mudah, sehingga dia kata apa, dia terpaksa berdoa, minta pada Allah, ya Allah, kalau datang keinginan aku untuk nak pergi cari arak dan minum arak, tolong engkau hantar kepada aku halilintar, petir, bagi aku mati tengah jalan supaya aku tak pegang arak. Sampai macam tu dia punya azam doa nak lawan. Bukan mudah tuan-tuan, ya. Sampai dia nekat lah, ya Allah, kalau aku dah berjalan nak pergi cari arak ni, ya, kau bagilah petir biar aku mati. Yang penting aku tak sentuh benda tu. Betapa peritnya mereka bertarung, ya, bermujahadah, ya, nak meninggalkan perkara-perkara yang haram. Begitu juga kita baca kisah wali-wali Allah, ya, yang dahulunya terlibat dengan zina, kemudian dia bertaubat. Dalam bertaubat tu datang angin-angin tu, dia teringin. Dia pun pergi nak cari pelacur. Dalam perjalanan dia teringat Allah, dia teringat akhirat, tapi nafsu membuat-buat. Apa nak buat ni? Dia buka baju tuan-tuan, di padang pasir yang tengah panas tu, dia berguling-guling di atas padang pasir. Panas sampai boleh kata melecur.
Lalu dia kata, wahai diri, ini baru panas dunia. Kalau kamu boleh tanggung panas yang macam ni, pergilah berzina. Kerana di akhirat nanti panasnya berlipat kali ganda. Sampai begitu mereka usaha untuk mujahadah lawan benda-benda yang nak memenuhi keinginan hawa nafsu. Tu dia tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu saya suka ada satu kata-kata. Bila kita tengok seseorang buat benda tak elok, nampak depan mata kita, kan? Kita pun terus cerita kat orang, dia tu tadi ambil nombor ekor, dia tu tadi nampak berdua-duaan, dia tu tadi. Kita mudah viral lah, kita mula cerita, gosip-gosip membawang. Itu yang kita nampak. Tapi yang kita tak nampak, barangkali di tengah malam dia berdoa meminta kepada Allah keampunan. Dia bertaubat kepada Allah. Contoh malam ni 10 Syaban kan, dia minta, ya Allah, aku ni memang jahil, aku ni memang ahli maksiat. Yang tu kita tak nampak, tapi cerita dia buat jahat kita dah viral. Kan? Cerita dia bertaubat, tu kita tak nampak sisi. Sebab tu kadang-kadang takut kita sudah memviralkan kisah-kisah buruk dia, sedangkan di malam hari dia menadah tangan kepada Allah memohon ampun, sedang Allah mengampunkan dosanya. Sebab itu jangan kita mudah mengecam, ataupun mudah menghukum kerana kita tak tahu, tuan-tuan, betapa susahnya mereka berjuang untuk berhijrah, bermujahadah melawan hawa nafsu. Habis kat situ. Kemudian yang ke-14, wallazi yansihu lil ikhwan wa laysa fi qalbihi syai'. Masuk juga dalam senarai golongan yang tidak disukai oleh iblis. Siapa dia? Mereka yang menasihati lil ikhwan, saudaranya, menasihat saudaranya, walaisa fi qalbihi syai', sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat apa-apa melainkan kerana Allah. Tak ada niat lain, kerana ukhuwah, kerana sayangkan saudara dia. Masya-Allah, tabarakallah. Memang kita selalu dengar hadis ad-dinun nasihah, kan? Ad-din, agama ini dibina atas dasar nasihat menasihati. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, berpesan-pesan, saling ingat mengingati dengan kebenaran, berpesan-pesan ingat mengingati dengan kesabaran. Jadi iblis tak suka rupa-rupanya, tuan-tuan, bila ada seseorang dia menasihati kawannya, dia menasihati itu dengan penuh keikhlasan. Tak ada sesuatu pun dalam hati dia nak tunjuk dia alim ke, bukan itu, kan? Ada orang dia nasihat nak tunjuk dia terror lah, kan? Bukan, na'udzubillah, kita pun bersedia untuk menerima nasihat. Bukan satu hala, bukan kita je menasihat orang, kita juga membuka pintu-pintu kepada sahabat-sahabat kita untuk tegurlah kita, nasihatlah kita. Sayyidina Umar yang kita kenal karakter begitu tegas, begitu garang pun, ketika menjadi khalifah, dia offer, kan, tegurlah aku sekiranya aku menyeleweng, nasihatlah aku dalam menjalankan amanah. Jadi seorang pemimpin misalnya seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar, dia tidak hanya membuka pintu pujian. Kita ni kadang-kadang kita buka pintu pujian je, pintu kritikan dan pintu nasihat kita tutup. Itu bibit-bibit nak rosak lah. Kita hanya nak dengar orang puji je, yang best-best je, yang tak best tak mau. Di samping kita buka pintu pujian, bukanlah kerana kita nak pujian itu, tetapi itu KIP, orang panggil apa, kayu ukur prestasi kita okey atau tidak. Dalam masa yang sama kita buka juga pintu nasihat, pintu-pintu kritikan yang membina, terutama daripada kawan-kawan kita yang kita kenal karakternya tidak ada apa-apa agenda, semata-mata nak mengingatkan kita yang kadang-kadang kita terlalai. Sebab tu ada satu hadis, tuan-tuan, riwayat Imam Baihaqi dan Imam An-Nasai, inna abghadal kalam ila Allah ayyaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqulu alaika nafsak. Sesungguhnya
perkataan yang paling dibenci oleh Allah. Abghadha tu isim tafdil. Inna abghadal kalam, sesungguhnya perkataan yang sangat tidak disukai oleh Allah apabila seorang lelaki menasihati kawannya. Seseorang tu dia menasihati kawannya dengan berkata ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, kan? Ataupun jangan buat benda ni, Allah tak suka, jangan buat gini, Nabi tak suka. Nasihatlah, makna nasihat ittaqillah. Lalu kawan hak dengar nasihat ni jawab apa? Alaika nafsak, kamu jaga diri kamu sudah, jangan sibuk-sibuk pasal aku. Perkataan kamu jaga diri kamu sudah, jangan sibuk-sibuk pasal aku, itu perkataan yang paling dibenci oleh Allah. Abghad. Tu. Kalau bahasa kita hari ni apa lagi? Kubur masing-masing. Ya. Kamu jangan sibuk-sibuk pasal aku, jaga diri kamu sudah. Ini perkataan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita ni bila orang nasihat, tuan-tuan, ingatkan kita atas kelalaian kita, kita berterima kasih. Ya Allah, ada lagi sahabat-sahabat kita yang nak mengingatkan kita. Bahaya juga kalau kita dikelilingi oleh orang yang puji saja. Tambah-tambah kalau sampai tahap mengampu tu, hati-hatilah. Itu punca-punca nak jatuh itu. Ya. Kita berterima kasih kalau ada orang yang nak menasihat kita, yang nak menegur kita, yang nak mengingatkan kita. Jangan sekali-kali kita jawab seperti yang kita baca dalam hadis ni, alaika nafsak. Ya, jangan sibuk-sibuk pasal aku, kamu jaga diri kamu sudah. Ini perkataan yang Allah sangat tidak suka. Ya. Baik, jadi kita menasihati bukan kerana kita baik, tetapi kerana kita sayang, dan kita juga bersedia untuk dinasihat. Kita nasihat bukan kerana kadang-kadang ada juga insiden situasi macam nak balas dendam. Hari tu dia nasihat kita kan, oh kau nasihat aku tak apa, aku tunggu je kau buat silap. Kita bertunggu-tunggu, buat silap, kita pempang. Geram, hari tu dia nasihat kita. Dia tak, itu bukan begitu. Itu macam budak-budak kan. Dia nasihat kita, alhamdulillah, terima kasih. Dan kita pun tak cari keburukan dia untuk balas balik. Nanti aku nasihat kau pula, tunggulah. Tak. Bukan untuk nak balas, bukan nak perkena, bukan nak tunjuk terror, bukan. Dan paling susah juga, tuan-tuan, bila kita nak menasihat, ya, kita bukan menasihat atas dasar emosi, tapi atas dasar ilmu. Ya. Itu disebutlah dengan hikmah, kena pada masanya, pada waktunya, tidak mengaibkan dia, ya, tidak dalam bentuk menghina dan seumpamanya. Macam nak masuk Ramadan ni, tuan-tuan, selalulah kita bangkitkan isu ada orang puasa tak semayang, kan? Soalan tu pun akan ditanya, apa hukum, apa kedudukan dia puasa ustaz tapi tak semayang? Dan macam mana kita nak nasihat orang yang macam ni? Kalau kita beremosi, kita boleh cakap, kamu ni puasa tak semayang, kamu tahu tak dapat apa tu, sia-sia. Ada hadis tu. Kita pun dengar hadis ni. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dahaga. Kamu lah. Kan. Ya. Tapi kalau kita guna ayat yang lembut sikit, alhamdulillah, tahniah kamu puasa. Bagus. Ramai lagi yang tak puasa kat luar sana. Tapi bertambah bagus kalau kamu sembahyang. Jadi kita nak letakkan diri kita ni sebagai penghukum ke sebagai pendakwah? Kalau penghukum, dia hukumlah. Kamu tak dapat apa-apa, neraka, sia-sia. Kan? Itu penghukum. Memang hukumnya begitu. Tak nafi. Tapi kalau kita letakkan diri kita sebagai pendakwah, pendakwah ni dia penuh kasih sayang. Dia menarik, dia menjinak, dia mendekatkan. Bagus kamu puasa, tahniah. Dia dengar pun seronok. Kita tak pancung dia lah. Ya, cuma kita selit, kalau dapat jaga sembahyang lagi bagus. Itu kita bawa dia berfikir kan. Kita bawa dia berfikir,
puasa 13 jam daripada subuh bersahur sampai maghrib dekat 12 jam, 13 jam. Sembahyang satu waktu 5 minit je. Kalau 13 jam kamu boleh harungi ujian Allah itu, perintah Allah itu dengan taat, takkan sembahyang 5 minit tak boleh buat? 13 jam dah terbukti boleh buat. 13 jam lagi lama. Taat tu, taat. Lillahi ta'ala dalam niat tu kan. Nawaitu sawma ghadin, kerana Allah di hujungnya. Lepas tu suka juga saya kongsi, kita kata gini, apa hukum puasa? Kamu puasa ni sebab apa? Kita nak berdakwah, mengajak, menyeru. Dia kata, mestilah puasa wajib. Semua orang Islam tahu puasa tu wajib. Salah satu rukun Islam pun kan. Kita pun masuk jarum lah tuan-tuan. Kalau puasa wajib, sembahyang pun wajib. Sembahyang pun, dia kadang-kadang terlepas pandang. Puasa dia tahu wajib. Dan sembahyang dia terlupa pula. Sembahyang pun wajib. Menutup aurat wajib. Taat ibu bapa wajib. Apa hukum mengaji ilmu tauhid? Wajib. Apa hukum mengaji ilmu fiqh? Wajib. Apa hukum mengaji ilmu tasawuf? Wajib. Fardu ain. Jadi tak mungkin orang yang puasa tiba-tiba dia tinggal majlis ilmu yang wajib atas dia. Tak mungkin kalau dia faham. Mesti dia dah hadir majlis ilmu sebab dia tahu ini ilmu-ilmu yang wajib aku belajar. Sama macam wajib puasa. Ini peluang tuan-tuan, bulan Ramadan ni peluang untuk kita mencerdikkan masyarakat. Bukanlah kata kita cerdik, kita dulu macam tu juga. Tak faham, main buat je adat, puasa adat. Kita nak jadi puasa kita ni ibadat. Ibadat. Baik, jadi kita menasihati jangan sampai menghina dia, jangan sampai menjatuhkan air muka dia. Ini bukan skill yang mudah lah. Ini satu seni yang kadang-kadang melalui pengalaman baru dia datang. Kita juga dulu termasuk saya tuan-tuan, masa mula-mula baru berhijrah, baru mula-mula nak kenal sekolah agama, nak hafal Quran sikit-sikit, balik rumah tuan-tuan, kita konon nak islah lah adik-beradik kita, adik-adik kita, memang straight, dia jadi kasar, dia jadi keras kan, seni tu tak ada. Lama-lama kita belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagilah kita sedikit hikmah itu. Ini pun masih lagi belajar dan belajar. Saya teringat arwah tuan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Ismail Kamus. Dia kata apa? Katalah kita pergi Petropam nak isi minyak. Tiba-tiba tengok budak lelaki yang kerja kat situ pakai subang, pakai rantai, bertindik, apa lagi tak tahulah, macam-macam. Contoh, kali pertama kita jumpa agak-agak boleh terus tegur ke? Ni kata Ustaz Ismail kamu kan. Dia kata jangan tegur lagi. Kita bina hubungan. Kali pertama tu kita tahan dulu, walaupun tengok geram je dia berantai dengan bertindik dengan macam-macam, apa trend tak tahulah budak lelaki ni kan. Sabar dulu, habis isi minyak, bagi dia duit, kata Ustaz Ismail kamu. Bagi dia RM5. Dek, dari sini dek, nah RM5. Duit apa ni pakcik? Tak apalah, beli minuman ke apa ke gunalah. Kali kedua pun begitu, jumpa je dia, nah lagi duit. Sampai dia tertunggu-tunggu kedatangan kita. RM5 tu mungkin bagi dia besar kot. Lepas tu barulah kita buka mulut. Dek, pakcik dulu rock juga. Pakcik dulu pun pang juga. Kan? Tapi tak adalah sampai bertindik-tindik, berantai-rantai. Tak payahlah. Agak-agak masa tu, macam mana reaksi dia? Kalau berbanding kali pertama terus kita sound kan? Tak kenal, tak ada apa-apa terus sound. Mungkin dia akan, pakcik siapa? Lu siapa? Kan? Dia lu siapa, kita buang angin. Kan? Tapi kalau kita dah buat baik dengan dia, bagi dia RM5, takkan dia nak cakap, pakcik siapa? Pakcik siapa ya buat balik duit aku? Contoh kan. Dia dah termakan budi. Jadi dakwah ni membina hubungan. Dia bukan menghukum terus. Kita menghukum lah. Tak tahu haram ke orang lelaki pakai rantai? Ni apa ni? Betul pom kan. Kita isti'ajal. Dia nak engagement tu dulu, membina hubungan mesra. Dia dah mesra, dah percaya dengan kita, barulah kita buka kalam tu. Lepas tu kita pun guna bahasa, tak ada nampak kita baik.
Pakcik dulu pun rock juga, pakcik dulu pun mengapu juga, tapi tak adalah sampai nak pakai rantai-rantai ni, tak payahlah kan. Kita guna bahasa-bahasa yang kalau boleh tu dia boleh berfikir kan, merenung kan. Walladhi yansihu lil ikhwan wa laysa fi qalbihi. Jadi tuan-tuan para hadirin, ya, kadang-kadang kita tak sedar bahawa mempunyai kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang menasihati dengan ikhlas, itu sebenarnya adalah satu rezeki. Kita faham rezeki ni kadang-kadang duit, kan, gaji naik, harta, tidak. Anak yang soleh, rezeki. Kawan yang baik, rezeki. Kawan sekerja yang sekepala, rezeki. Dapat bos yang okey, lagi rezeki. Kan? Banyak rezeki sebenarnya yang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi kalau ada kawan yang baik ni, jagalah. Ya, beruntung dia nak mengingatkan kita supaya kita ni tak tersasar. Begitu. Habis. Kemudian yang ke berapa dah tuan? 15 yang ke-15. Walladhi yakunu abadan ala wudu. Masuk juga. Walladhi yakunu abadan ala wudu, iaitu mereka yang abadan kan, yang selamanya dalam keadaan wudu. Bahasa mudah apa? Mengekalkan. Mereka yang senantiasa mengekalkan wudu. Masya Allah, ini satu amalan yang rupa-rupanya mendatangkan kemarahan iblis. Ya, tak suka dia rupanya kalau kita praktikkan, amalkan untuk sentiasa berwudu. Walladhi yakunu abadan ala wudu. Masya Allah. Memang kita sendiri akui tuan-tuan, selalu kita dengar tok-tok guru bicara berkenaan fadilat, kelebihan wudu. Masya Allah, hebat ya amalan wudu ni. Nampak macam biasa-biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Ya, macam kita tuan-tuan hari-hari baca Fatihah kan dalam sembahyang, rukun pula. Bila dah terbiasa, kita rasa Fatihah tu biasa je. Sebenarnya surah Fatihah ni surah yang luar biasa, tapi dah hari-hari dah manli dah. Kan? Kita je rasa macam biasa je. Jangan begitu. Dia surah yang luar biasa. Bayangkan ibu, induk bagi segala Al-Quran tu duduk dalam surah Fatihah. Jadi dia surah yang bukan kaleng-kaleng. Tapi oleh kerana kita dah rutin begitu, kita berasa macam tak ada apa sangat Fatihah ni kan. Hari-hari dah dengar. Dia bukan begitu. Ya? Begitu juga wuduk. Bayangkan sampai masuk dalam senarai, ya, golongan yang tidak disukai oleh iblis, mereka yang senantiasa mengekalkan wuduk, berwuduk. Ya, di samping boleh menggugurkan dosa-dosa kecil kita, kan ada hadis riwayat Imam Muslim. Apalagi Nabi mengenal kita dengan cahaya wuduk di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Rupa-rupanya wuduk juga menjadi benteng, tuan-tuan. Benteng daripada hasutan godaan iblis syaitan. Dia memang kerjanya menghasut kita, menggoda kita, melemparkan racun-racun, ragu-ragu dan macam-macam. Tapi dengan kita berwuduk, itu salah satu benteng. Selain kita baca ayat kursi, selain kita baca 3 qul dengan macam-macam amalan-amalan, wuduk ini salah satu amalan yang Masya Allah tabarakallah. Cuma kita kena pastikan, sebagaimana yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab apa tu antaranya, Bidayatul Hidayah tu kan. Kita menjaga adab-adab lahir dan batin ketika mengambil wuduk. Dia ada adab pula. Adab tu yang mahal tu. Adab itulah yang akan membuahkan barakah insya-Allah. Antaranya apa? Jangan bersembang-sembang waktu mengambil wuduk. Kita kalau tengok kawan tengah ambil wuduk, tak payahlah ramah sangat masa tu. Kan?
Janganlah terlajak ramah kawan tengah berwuduk, biar dia selesai dulu. Kerana dengan bersembang nanti jadi makruh. Kalau bersembang tu perkara-perkara yang elok, tahan lagi. Ini kadang-kadang tanya, malam tadi bola siapa menang? Aku tak sempat tengok. Tanya bola, kawan tengah ambil wuduk. Allahu Akbar. Ya, kan makruh, kita belajar tu kan makruh. Jadi kita bantu dia. Dia tak jawab kan, rasa sombong. Sudahnya menjawab, sudah masing-masing menyimbang. Ya, elakkan. Benda kecil tuan-tuan tetapi impaknya besar. Kemudian apa lagi? Jangan membazir ketika membuka air pilih tu kan. Berwuduk tu, buka air pelan-pelan. Ya, biar sederhana lah. Ini kadang-kadang kita buka tu habis pulas tu. Ya, elakkan. Ya. Arwah Pak Teh, Tuan Guru Haji Abdul Latif di Perak, di Keruh, di Pengkalan Hulu. Orang pernah tanya arwah almarhum, macam mana nak jadi orang yang berjimat cermat? Dia kata bermula dengan mengambil wuduk. Oh, tu cara Tok Guru jawab kan. Macam mana nak didik kita ni jadi orang yang berjimat cermat? Dia kata bermula dengan wuduk. Kalau kamu buka air wuduk pun sekuat-kuatnya, itu tanda-tanda boros tu ada tu. Didikannya bermula di situ. Ambil elok-elok. Ya, kan ada hadis, sekalipun kita berwuduk di sungai tu kan memang banyak air mengalir itu busyung pun Nabi tegur, tak boleh macam tu. Ya. Kemudian ketika kita berwuduk, eloknya kita menghadap kiblat. Usahakan untuk menghadap kiblat itu lebih baik. Sambil kita basuh muka dengan niat apa semua nawai itu waktu air mencecah muka kita niat lah kan. Waktu kita tadah tu itu talafus, itu baru lafaz kan, itu belum niat lagi, itu baru nak start panas enjin kan. Tapi bila air kena tu, di situlah permulaan niat di hati tu. Kali kedua basuh, kali ketiga basuh tu, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah menyarankan kita berdoa kan. Dah niat dah, tu rukun. Lepas tu berdoa apa? Ya Allah, hak basuhan kedua tu. Ya. Ya Allah, Engkau putihkanlah wajahku di akhirat nanti. Ya, sehingga Nabi boleh kenal aku sebagai umatnya. Basuhan kali ketiga cakap pula dekat Allah, Ya Allah, jangan kau hitamkan wajah aku ini di padang mahsyar nanti sehingga Nabi tak kenal aku. Baru kita feeling tu lain macam waktu ambil wuduk tu. Waktu basuh tangan tuan-tuan, nak kata apa? Kan? Ya Allah, kau rezekikanlah tangan ini untuk menerima catatan amalannya di sebelah tangan kanan nanti. Biarlah tangan ni yang terima. Waktu nak basuh tangan kiri ni boleh menggeletar tuan-tuan. Risau, duk terbayang, ke akhirat nanti kenalah Allah bagi catatan amal sebelah tangan kiri ni tuan-tuan. Pensan kita. Tu waktu ambil wuduk tu, dalam kitab Bidayatul Hidayah menyarankan kita sentiasa ingat akhirat. Itu yang kita kata tadi, kalau menyembang pasal bola memang masalah lah tuan-tuan. Jangan menyembang. Ya, ketika mengambil wuduk, ya. Dan kita pun macam tadi, tengok kawan tengah ambil wuduk, biar dia selesai. Begitu juga tuan-tuan minta maaf. Orang tengah azan kan, elakkan kita bersembang-sembang. Ya, elakkan. Kita pun bantu kawan-kawan. Saling-saling yang dah faham tu, cuba amalkan. Saya pernah berkhutbah sekali tuan-tuan di Sungai Petani, Sungai Layar Hujung, Masjid Kuning dia orang panggil. Masjid nama betul tak ingat dah, tapi popular dengan Masjid Kuning sebab kubahnya kuning. Bila saya dah naik kat mimbar, dengar orang bersembang, sangat kuat. Tapi dia duduk di hujung dalam masjid, dia ada satu grup, dia buat bulatan, memang buat bulatan, geng-geng pakcik-pakcik bukan budak. Bersembang sehingga mengganggu saya duduk atas mimbar. Saya pun cari-cari tengok, memang buat bulatan bersembang, dia buat pot kat belakang. Tapi dalam masjid di hujung kat dinding. Saya pun dah tiba-tiba datang angin meroyan tuan-tuan. Jadi lupa diri duduk atas tu. Saya kata apa, minta maaf pakcik-pakcik di belakang tu.
Di rumah kita dah bersembang, kat kedai kopi dah bersembang, dekat pejabat dah bersembang, takkanlah datang masjid pun nak bersembang. Ya, ini rumah Allah, bukan rumah kita. Tolong jaga adab-adab dalam masjid. Oh, dia dah mula lupa diri dah masa tu. Ya. Ya. Sampai saya tanya, memang daripada rumah niat datang masjid nak bersembang ke? Saya cakap, apa niat kita datang masjid? Nak dengar khutbah ke nak menyembang? Terus dia orang terkejut, tuan-tuan. Ya. Saya kata tak balik dah saya hari ni. Kan? Datang tempat orang. Habislah aku dah latih kan. Turun-turun tu AJK salam. Terima kasihlah Ustaz. Kata, kami dah tegur dah kata. Tapi tak makan. Teguran. Rupanya nak kena tegur atas mimbar. Lepas tu dia orang bertaubat terus tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak ada sembang dah. Ya. Jadi kalau yang tua-tua bersembang, yang kecil-kecil anak-anak lagi seronok lah menyembang. Ya. Ini kita risau tuan-tuan, adab-adab di masjid, adab-adab berwuduk, adab-adab orang azan, kita dah semakin pupus. Kadang-kadang orang sembahyang sunat kan, lepas maghrib sembahyang sunat sebelum nak tunggu kuliah maghrib, yang tak sembahyang sunat tak apalah, tapi menyembang kuat sehingga mengganggu orang yang sembahyang sunat. Kan? Jadi kita sama-samalah pakat-pakat. Pakat-pakat cuba hayati ya, dan cuba kita amalkan. Sebab di masjid inilah pusat membina adab itu. Ya. Ingat itu je, ini rumah Allah, rumah Allah. Kita masuk istana pun ada protokol tuan-tuan. Jangan buat main. Ya, saya selama jadi imam di Perak, adalah juga kesempatan pergi istana, ambil tauliah lah, ada majlis-majlis dengan sultan. Takut tuan-tuan, dia punya pegawai protokol tu, dahsyat. Ya, tertib, jangan menyembang, jangan itu, jangan ini. Ini kita masjid ni raja segala raja, Malikin Nas, Allah. Lagilah kena jaga protokol, adab. Ya. Baik. Habis. Ya, wallazi yakunu abadan ala wudu, mereka yang selalu mengekalkan wudu. Tapi wuduk yang bagaimana? Wuduk yang menjaga adab lahir dan batin. Sebab itu kalau ada orang tanya, macam mana Ustaz kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang? Bagus soalan tu. Maksudnya dia dah mula fikir, macam mana nak konsentrate, macam mana nak khusyuk dalam sembahyang. Ada yang menjawab, kalau kita tengok para ulama beri jawapan, kalau nak khusyuk dalam sembahyang bermula daripada laungan azan. Itu antaranya lah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, dia kata apa? Kami dengan Nabi ni, isteri-isteri Nabi dengan Nabi ni mesra, suka bersembang, suka bercerita begitu begini. Tapi bila tiba waktu azan, Bilal bin Rabah melaungkan azan, kata Aisyah apa? Nabi tiba-tiba macam tak kenal aku. Nabi ajar bermula disiplin kita nak menghadap Allah tu. Tadi mesra-mesra ni dengar azan dah macam tak kenal. Sebab nak menghadap kekasih bagi segala kekasih, iaitu Allah. Jadi bila azan, masuklah mengambil wuduk. Itu semua rencah-rencah yang nak menyumbang kepada khusyuk sembahyang. Bukan waktu kita angkat takbir tu baru nak meneran khusyuk tu, tak. Daripada azan tu lagi Allah nak tengok dah. Waktu kamu ambil wuduk tu macam mana dia? Masuk masjid kaki kanan ke kaki kiri, ada niat iktikaf ke tidak? Semua itu mempengaruhi khusyuk kita. Baik. Habis. Wasakhiyun yang ke-16. Mungkin yang terakhir untuk perkongsian pada pagi ini. Wasakhiyun. Iblis tak suka ni. Wasakhiyun. Siapa dia sakhiyun ni? Dia terjemah sini, dia kata seorang yang dermawan. Sakhiyun, sin kha ya. Sakhiyun, orang-orang yang dermawan, yang ada sifat pemurah, dermawan. Masya Allah. Ini pun tuan-tuan, kalau sakhiyun ni, yang seingat saya lah, dia level yang ketiga. Dia ada lagi dua yang lagi tinggi pada dia punya martabat. Martabat orang bersedekah, martabat orang yang pemurah ni ada 3 maqam. Yang paling rendah ni yang ni sakhiyun. Jadi hak serendah ni pun iblis dah tak suka dah.
Bayangkan tahap pemurah yang lagi tinggi, lagi dia tak suka. Dia sakhiyun, dia ada judun, dia ada isarun. Sakhiyun ni lebih kuranglah tuan-tuan, lebih kurang anggaran, gaji dia, pendapatan dia dalam 10 ke 20% dia akan infak. Dia memang dah asing dah. Ini untuk fisabilillah, ini untuk tabung anak yatim, ini untuk tabung dakwah, ini untuk bagi madrasah, ini untuk bagi pondok. Itu sakhiyun, dalam sekitar 10 ke 20%. Atas pada tu dipanggil judun, jim waw dal. Dalam 50% barangkali dia punya gaji, dia punya pendapatan fi sabilillah. Lagi tinggi. Ada yang isar, isar ni tak terlawan lah. Kadang-kadang sampai mencecah 80%. Ada yang macam Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Habis dia bagi semua. Tu payahlah nak jumpa. Ada tapi sangat-sangat luar biasa. Isar ni mengutamakan orang lain. Isarun. Tu Masya Allah, tabarakallah. Jadi sakhiyun ni martabat yang paling rendah dalam sifat pemurah tu, dermawan tu. Itu pun sudah dibenci oleh iblis. Maksudnya apa? Dia nak kita ni kedekut, dia nak kita ni bakhil, dia nak kita ni sampai cinta harta, dia nak kita ni berkira-kira dalam nak menginfak. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, kan? Kalau kita baca surah Al-Baqarah tu, asy-syaitanu ya'idukumul faqra, syaitan menjanjikan kamu kefakiran sekiranya kamu bersedekah. Dia takut-takutkan kita. Kamu kalau sedekah miskin, kamu kalau sedekah jatuh apa-apa. Dia takut-takutkan kita. Sebab itu bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang manakah paling afdal? Kita ni nak cari amalan yang afdal kan. Sedekah mana yang afdal? Nabi kata apa? Sedekah yang ketika kamu rasa takut jatuh miskin, masa itulah afdal sedekah. Kerana kamu berjaya melawan hasutan syaitan. Sedekah yang afdal antaranya, bukan satu-satunya. Sedekah waktu kita rasa, aku sedekah ni jatuh miskin pula. Aku sedekah ni lagi kurang pula duit. Adui. Waktu adui itu bagilah. Kerana asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Dia memang menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Baik. Dan selain daripada harta benda, walaupun kita biasa faham pemurah infak sedekah ni harta benda lah. Tetapi boleh juga kita infak tenaga kita. Ada orang yang infak masa dia, kita infaklah apa sahaja yang termampu. Seandainya kita tidak ada harta, sebab tu Nabi sebut senyum pun sedekah kan. Nak sedekah duit tak apa nak ada sangat, sedekahlah akhlak kita. Ini dahlah sedekah duit pun tidak, senyum pun tidak, muka macam malaikat jaga neraka kan. Serba-serbi tak bersedekah. Itu dia ya. Wasakhiyun. Tadi sakhiyun, judun, kemudian isar. Isar ni yang paling tinggilah martabat. Isarun. Bila Sayyidina Abu Bakar cakap, aku tinggalkan Allah dan Rasul, apa maksud dia tuan-tuan? Itu dalam perang Tabuk kan. Perang Tabuk ni perang besar nak lawan Rom, jadi memerlukan dana yang banyak. Maka Sayyidina Abu Bakar tak fikir panjang dah, habis dia infak semua. Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Apa maksud dia? Dari sudut makrifat ni, kalau kita bahas ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni, bila Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasul, siapa yang lebih kaya daripada Allah? Allah lah. Dia maha kaya, jadi dia tak risau dengan apa-apa ni. Kan? Allah yang maha kaya, dunia ni dia punya, semua dia punya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin tu apa? Semua ni selain pada Allah alamin. Dan dialah Rabbnya yang mentadbir, yang mengurus. Termasuk dunia. Kita duk kejar dunia, pulun dunia tapi tak pergi dekat Rabb tu. Sedangkan dunia ni dipegang oleh Rabb. Duk pulun dunia sampai tak sembahyang, sampai tak ke masjid, sampai tak baca Quran, sampai tak zikir, punya nakkan dunia. Sedangkan dunia tu siapa punya? Rabb tu punya. Cari Rabb tu dulu.
kita terlepas pandang kadang-kadang. Ya. Baik. Setakat ni faham ke tuan-tuan? Boleh ikut je? Baik, alhamdulillah. Kalau dah faham, kata guru saya, elok berhenti. Sebab dah faham ya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Memang saya tengok muka tuan-tuan pun muka faham-faham belaka. Tak ada yang tak faham. Ya, tinggal lagi sejauh mana mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk sama-sama beramal dan kita panjang-panjangkan, kita kongsi-kongsi dengan penuh kasih sayang kepada pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, insya-Allah ya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Sekadar itu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa memberi laluan untuk kita berukhuwah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesihatan, memberi rezeki yang terbaik untuk dunia akhirat dan dipanjangkan umur kita semuanya untuk bertemu dengan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Mohon maaf di atas segala kekurangan, di atas kekasaran, ada bahasa-bahasa yang tuan-tuan rasa tak selesa, yang menyinggung perasaan. Saya mohon ampun dan maaf. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Ya, saya kembalikan kepada tuan pengacara majlis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.